Muharrar adalah kitab yang boleh dijadikan rujukan bagi mufti dan yang bukan mufti. Jadi mufti ni maksudnya orang yang dia akan memberi jawapan kepada orang yang bertanya. Maknanya ulama lah, dia ulama. Jadi bila dia ulama, dia perlukan kitab rujukan untuk mendapat jawapan bagi soalan yang dia ditanya. Faham? Wa ghairihi ni bukan mufti. Dia bukan mufti. Apa maksud dia bukan mufti? Dia sekadar orang yang mengamalkan sesuatu perkara dan dia perlukan jawapan, maka dia boleh rujuk kitab ni. Maknanya kitab ini sesuai dijadikan rujukan oleh alim dan bukan alim, ataupun kita kata oleh alim yang memberi fatwa dan alim yang tidak memberi fatwa. Boleh. Yang dibangkitkan sebagai iskal oleh sebahagian syurah, kali ini ada sebut dalam kitab I'anatul Muhtaj, Syarah Muqaddimah Minhaj tu. Ada kan? Dah putus state kan? Sudah putus state. Dapat dah? Ada di situ tulis. Jadi yang menulis I'anatul Muhtaj ini adalah Syekh Muhammad bin Ahmad Amu. Jadi guru saya lah dekat Yaman. Masih hidup lagi, muda lagi pun. Beliau yang menulis syarah kepada Muqaddimah Minhaj ini. Iskal itu sebenarnya adalah disebut oleh syurah sebelumnya, bukan beliau yang bangkitkan. Iaitu dalam kitab Syarah Muhadzab. Dalam kitab Syarah Muhadzab, maksudnya dalam kitab Majmu', Al-Imam An-Nawawi menyatakan tidak sayugia kita perlukan teks perkataan Imam Nawawi tersebut. Jadi dalam Muqaddimah Minhaj, Al-Imam Nawawi menyatakan bahawasanya tidak boleh untuk satu orang dalam dia nak mengetahui pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, hanya dia berpada dengan merujuk pada sebuah kitab sahaja. Tak memadai. Sebab apa tidak memadai? Beliau mengatakan kadang-kadang berlaku satu masalah diberi jawapan oleh 20 buah kitab, jawapan yang sama. Faham? Jadi bila kita tengok masalah ini dalam 20 buah kitab dijawab dengan jawapan yang sama, menunjukkan itulah jawapan yang tepat. Betul tak? Sebab melihat kepada kasrah, melihat kepada banyaknya ulama yang muwafiq, yang bersamaan dengan jawapan yang diberikan. Tetapi jawapan yang diberikan itu bukan muktamad. Walaupun kalau kita cek dalam 20 buah kitab, kesemua mereka memberi jawapan yang sama. Tidak semestinya bahawasanya itulah yang muktamad. Bagaimana boleh berlaku begitu? Bagaimana boleh berlaku begitu? Sebab walaupun nampak macam 20 buah kitab, tetapi 20 buah kitab ini ambil daripada sumber yang satu. Dan sumber yang mereka ambil itu sumber yang mengeluarkan pendapat yang tak muktamad. Sumbernya satu ataupun dua. Sumber ambilan 20 buah kitab tadi adalah bersumber kepada sumber yang menakalkan qaul yang tidak muktamad. Maka tak muktamad. Jadi tak semestinya bila dalam sebuah kitab boleh
untuk kita pegang bahawasanya dialah yang muktamad. Kerana apa? Kadang-kadang dalam 20 buah kitab pun menakalkan jawapan yang sama pun tak muktamad. Macam mana kalau sebuah kitab je? Itu maksudnya. Itu maksud iskal yang dibangkitkan dulu. Faham tak? Jadi kita perlukan teks perkataan Imam Nawawi ni. Kita buka dalam Majmu', bawa esok perkataan dia. Tapi itu iskal bagi perkataan Imam Nawawi dalam Muqaddimah Minhaj. Kitab Muharrar ini boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai rujukan muktamad. Satu kitab aja. Di sana Imam Nawawi kata 20 kitab pun tak boleh. Tapi di sini beliau sebut kitab Muharrar ini mu'tamadun lil mufti wa ghairihi. Faham? Faham tak dia punya iskal dia? Dia punya persoalan yang berbangkit. Maka apa jawapan bagi iskal tersebut atau i'tirad tersebut? Jadi jawapan dia, kalau kita belajar ilmu hadis, dia ada kitab yang mana dia panggil apa? Pengarangnya iltazamas sihhah. Macam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih apa lagi? Ibnu Jarud. Sahih Ibnu Hibban. Dia ada kitab yang memang pengarangnya menjadikan manhaj pemilihan hadis di dalam kitab tersebut adalah hadis yang sahih, hadis yang muktamad. Dengan kitab yang mana tidak menjadikan hadis yang makbul, hadis yang sahih itu sebagai manhaj pemilihan hadis. Jadi kalau pengarang menjadikan memilih hadis sahih itu sebagai metod dia memilih hadis, maka kita boleh petik daripada kitab tersebut dengan aman dan tenang. Faham? Secara umumnya lah, secara umum. Faham? Ambillah daripada mana-mana hadis. Kalau dalam Sahih Bukhari itu yang berada dalam usul, bukan berada pada syawahid, pada tarjamah, maka kita boleh kata hadis itu sahih. Sebab memang pengarang ini mensasarkan, dia hanya pilih hadis yang sahih. Berbeza dengan hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi ke, Sunan Abi Dawud ke. Sebab pengarangnya tidak mensasarkan, hanya membawa hadis yang sahih dalam kitabnya. Maka perlu ada pilihan, perlu tengok sanad dan seumpamanya. Begitulah jawapan diberikan dalam soal kitab fiqh tertentu. Jadi kitab fiqh Muharrar ini, kitab fiqh Muharrar dalam muqaddimahnya, seperti mana kita dah baca dah hari itu, nasan ala marajjahul mu'adham. Faham? Kitab ini akan menjelaskan pandangan yang mana ditarjihkan oleh majoriti ulama Syafi'i. Dan memang Imam Rafi'i menjadikan objektif ataupun metod menulis ataupun memilih pandangan-pandangan yang ingin dibawa dalam kitab ini yang muktamad. Maka sebab itu, kalaulah ada kitab yang bersifat seperti itu, boleh kita sebut secara umum tanpa menafikan di celah-celah itu juga ada yang tidak muktamad. Tapi setiap perkara itu kita tengok pada ghalib untuk hukum, kan? Tengok pada ghalib. Maka secara umumnya berdasarkan manhaj yang menjadi iltizam Imam Rafi'i dan melihat kepada ghalib, sebab Imam Nawawi pun sebut dalam kitab Muharrar mawadhi' yasirah saja yang ala khilafil mu'tamad. Mawadhi' yasirah, ke depan nanti kamu akan dibentangkan perkataan Imam Nawawi tersebut. Beberapa tempat yang sedikit yang Imam Rafi'i membawa khilafil mu'tamad, tapi secara umumnya mu'tamad. Jadi berdasarkan perkara-perkara tadi, maka dia menjawab iskal yang dinyatakan tadi. Faham tak cara menjawab iskal tersebut? Jadi kamu boleh tengok dalam kitab yang Antul Muhtaj, dia punya lafaz dia dalam bahasa Arab dalam menjawab iskal ini. Jadi dia menjawablah persoalan. Misalnya kitab Minhaj pun sama.
Bila kitab Minhaj ni adalah ringkasan daripada kitab Muharrar, maka kalau kitab Muharrar itu muktamad, maka Minhaj pun muktamad. Bahkan lebih lagi iktimadnya berbanding Muharrar. Seperti mana kamu dah belajar, bila berlaku ikhtilaf antara qaul Imam Rafi'i dan qaul Imam Nawawi, perkara ini dah disebut dalam kitab Umdatus Salik Muqaddimah, maka yang dipilih adalah qaul Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Faham? Nah, itu dia. Samalah juga yang hari itu iskal kan. Jadi nanti antara soalan yang kita akan tanya bila belajar Muqaddimah Minhaj ini, apakah iskal yang berbangkit pada matan ini? Sebelum ni kan, pada perkataannya, iaitu wa waffa bimal tazamahu, kan? Tapi dalam masa yang sama, Imam Nawawi telah istidrak, telah membuat pembetulan. Di awal Muqaddimah, Imam Nawawi menyatakan manhaj ataupun metodologi kitab Muharrar adalah apa? Adalah mensasarkan yang rajih dan yang muktamad. Tapi dalam masa yang sama, di bahagian tertentu, tempat-tempat yang tertentu, Imam Nawawi membuat pembetulan, istidrak, iaitu pandangan yang Imam Rafi'i mengatakan muktamad, Imam Nawawi kata tidak muktamad. Pandangan yang Imam Rafi'i mengatakan tidak muktamad, Imam Nawawi kata muktamad. Faham? Kamu akan jumpa lah. Jadi apa jawapan dia? Sudah dibicarakan minggu lepas, iaitu seperti mana yang Imam Mahalli sebut, hasba mattala'a, maknanya mengikut apa yang beliau tahu. Faham? Ia tidak menafikan kalau yang waqi' bertentangan dengan apa yang beliau tahu. Biasa. Bukan semua apa yang kita tahu itu mutabiq lil waqi'. Faham? Mutabiq fi nafsi al-amri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Sambung. Wa waffa bimal tazama. Kalau kita belajar dalam kitab Sahih Muslim, sama. Dia ada iskal yang sama pada perkataan Imam Muslim. Imam Muslim sendiri, beliau menyatakan, saya mensasarkan menulis kitab ini, menyusun hadisnya kepada tiga tabaqat kan. Tetapi bila kita tengok dalam kitabnya, hadis itu hanya ada pada 2 sahaja, yang ketiga tak ada. Maka syarih akan bagi jawapan. Faham? Syarih akan beri jawapan kepada perkara ini. Dan kamu akan jumpalah dalam kitab-kitab lain. Konsep dia tetap sama. Zahirnya apa yang musannif buat tak sama dengan apa yang dia iltizam. Itu satu. Tapi yang kita sedang bincangkan ni bukan macam tu. Zahirnya apa yang syarih lah, boleh kita kata, sebut, tapi tak sama dengan apa yang beliau buat. Faham tak? Kemudian wahwa ay baltazamahu min ahamin aw huwa ahamul matlubati li talibil fiqh min al-wuqufi ala al-musafahi min al-khilaf fi masailihi. Dan dia iaitu baca matan dulu. Sebelum baca dengan syarah, baca matan dulu. Wahwa min ahamin aw ahamul matlubati min ahamin aw aku ahamul matlubati. Wa syarah. Wahwa aiban tazamahu min ahamin aw huwa ahamul matlubati li talibil fiqh anil ilal wuqufi ala al-musahahi min al-khilaf fi masailihi. Wahwa. Terima? Dan dia iaitu apa yang musannif iltizamkannya ialah daripada Wahwa. Huwa tu kembali kepada apa? Maltazamahu. Wahwa min ahammi. Amin. Wahwa min ahammi au ahammu.
al-matlubati. Baca dengan mudhaf, tak ada alif lam, tidak ada apa ni, tanwin. Dia itu perkara apa? Perkara yang Imam Rafi'i mengikat dirinya untuk menjadikan sebagai manhaj kitab beliau, iaitu apa? Iltizamu al-qawli rajih. Faham? Ataupun iltizam al-qawli mu'tamad. Perkara yang Imam Nawawi sasarkan sebagai manhaj beliau dalam menulis kitab Al-Muharrar, iaitu hanya membawa pandangan yang mu'tamad, yang rajih, yang dirajihkan oleh majoriti ulama Syafi'i adalah apa? Sebahagian daripada perkara yang penting. Sebahagian daripada perkara yang penting. Ataupun sepenting-penting tuntutan bagi orang yang belajar ilmu fiqh. Au ahammu. Faham? Au itu kita boleh kata dia dengan makna bal, bahkan. Faham tak? Apa beza min dengan au ahammu? Beza dia. Kalau min tu maksudnya perkara ini mencari pendapat yang muktamad ataupun mengetahui pendapat yang muktamad dalam mazhab sebahagian daripada perkara yang penting. Sebahagian min tabi'idhiyah. Sebahagian maksudnya di sana ada perkara yang sama penting. Faham? Dengan apa? Mengetahui pendapat yang muktamad. Dia memberi isyarat kepada di sana ada juga perkara yang sama penting, aham juga, al-matlubat, bagi orang yang belajar ilmu fiqh. Kemudian bila disebut au ahammu, maknanya tidak ada min tabi'idhiyah, beliau ingin menyatakan bahkan mengetahui pendapat yang muktamad ni adalah perkara yang paling penting, tidak yang lebih penting daripadanya. Faham? Tidak ada perkara yang lebih penting daripadanya bagi talibil fiqh, bagi orang yang mempelajari ilmu fiqh. Jadi bila kita belajar ilmu fiqh, perkara yang penting untuk kita sasarkan ialah mengetahui apakah pendapat yang muktamad dalam mazhab tentang sesuatu berkaitan dengan sesuatu masalah. Jadi ini uslub sebenarnya. Dia bukan macam kita kata badal ghalat, tersalah. Ja'a Zaidun bal Amrun, kan? Kalau badal ghalat, orang tu dia tersasul. Bila dia tersasul, benda yang dia dah cakap dia tak boleh patah balik. Tapi ini bukan tersasul. Kalau Imam Nawawi tersalah tulis, padamlah, tulis balik. Faham tak? Ini bukan tersasul. Memang uslub ini disengajakan. Faham? Uslub ini dia panggil disengajakan. Kalau dalam balaghah ini dia panggil taraqi. Faham? Taraqi. Mula-mula kita sebut dengan perkara yang rendah, kemudian kita naik lagi supaya dia memberi impak kepada pendengar. Faham? Mula-mula dia melihat bahawa benda ni macam sama rata je saja dengan benda lain, tapi kemudian kita pergi loncat satu lagi anak tangga untuk menyatakan dialah yang lebih penting. Ini salah satu kaedah dalam pengucapan, dalam ceramah, dalam syarahan. Bercakap dengan perkara yang rendah dahulu, kemudian kita pergi kepada yang lebih tinggi. Faham? Faham tak? Ahamul matlubat. Baca. Ataupun dia sepenting-penting tuntutan bagi Bahkan dia sepenting-penting tuntutan bagi menuntut ilmu fiqh daripada bergantung atas perkara yang telah dinasihkan li talibil fiqh. Seterusnya daripada bergantung ke atas perkara yang telah ditasbihkan daripada khilaf pada masalah-masalahnya. apa lafaz dia? Matan tadi, syarah tadi. Talibil fiqh minal wuqufi alal musahhahi minal khilafi fi masailihi. Terjemah apa benda? Wukuf tu terjemah bergantung. Minal wuqufi ala al-musahhahi.
Ala ala al-musahahi ha min al-khilafi fi masailihi. fi masaili. Ni sekarang kamu tahun berapa? Tahun 6. Tahun 6. Sebelum ni kita bahaskan tentang perkataan ittala'a ala, attala'a al-ghaibah, dengan makna mengetahui, faham? Menilik. Sebab itu tilik tu dia ada asal daripada antala' kan. Tala', tilik, faham? Dia tahu. Jadi wukuf ala ni maknanya tahu juga, faham? Mengetahui, menemui. Cuma dia adalah beza dengan makna ilm tu sendiri. Waqafa ala ittala'a, walaupun secara dasarnya maknanya tahu, tapi jenis tahunya itu berbeza. Faham? Waqaftu ala hadzal amr, saya menemui, saya mengetahui perkara ini. Faham? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu makna lain. Jadi waqafa ala dia bukan makna apa bergantung. Itu apa? Itu lain. Memang ada juga perkataan, contohnya mauquf alai. Mauquf alai itu maksudnya dia makna asalnya terhenti ke atas. Terhenti, kalau terjemahan lama, terhenti ke atasnya. Maksudnya perkara ini terhenti kepada perkara ni. Terhenti maksudnya bergantung. Faham? Tapi dalam ayat ini dia bukan makna bergantung. Cuba tengok betul-betul. Faham? Wa huwa au ahammul matlubati li talibil fiqh. Kita tengok dulu perkataan al-matlubat. Al-matlubat al-muhimmah. Faham? Al-matlubat al-muhimmah, idafat. Ini idafat apa? Ini idafat sifat kepada mausuf. Matlubat ni apa? Isim maf'ul, jamak kepada isim maf'ul. Matlubah, jamak kepada isim maf'ul. Jadi bila dia isim maf'ul, mesti ada fa'il. Faham? Matlub ni benda yang dicari, benda yang disasarkan, objektif. Sasaran ni benda yang disasar. Mesti ada orang yang mensasarkannya. Faham? Siapa dia? Tak disebutkan dalam matan. Siapa ni yang menjadikan benda ni sebagai sasaran? Benda apa ni? Benda mengetahui pendapat yang muktamad. Siapa dia yang menjadikannya sebagai sasaran dia? Matlub dia. Faham? Siapa dia? Maka syarih sebut, syarih zahirkan. Siapa dia? Talibul fiqh. Jadi mengetahui al-wuquf 'ala al-musahhah min al-khilafi masailihi ni, matlub siapa? Matlub talibul fiqh. Faham? Sebab itu dalam syarah dia zahirkan matlubat li talibil fiqh. Dia merupakan objektif, perkara yang dicari oleh orang yang mencari ilmu fiqh. Daripada sini kamu dah dapat faham apa dia yang sepatutnya kita sasarkan, peringkat yang perlu kita capai. Bughiyah. Sebab itu ada setengah kitab dia namakan kita ada bughiyah. Benda ni benda yang dicari. Faham? Bughiyatul tullab. Misalnya kitab fiqh Syafi'i. Nak bagi tahunya benda yang aku bawa ini benda yang dicari oleh tullab. Tullab siapa? Tullabul fiqh lah. Siapa lagi? Takkan tullabun nahwi pula. Misalnya tullabul fiqh, orang yang cari ilmu fiqh, maka kitab inilah tempat dia. Kitab inilah dia punya hasratnya ada di sini. Faham? Bughiyatul tullab. Okey. Min. Jadi min tu dia bayan. Faham? Apa dia? Li talibil fiqh min al-wuquf. Dia bayan kepada apa? Perkara tadi. Faham? Wa huwa tu apa? Al-wuqufu 'ala al-musahhah min al-khilafi masaili. Apa dia tu perkara yang merupakan matlubat li talibil fiqh, mengetahui. Faham?
menjumpai, menemui, mengetahui pendapat yang sahih. Musahah itu boleh kita kata pendapat yang mana ditarjihkan, pendapat yang ditarjihkan daripada khilaf dalam masalah-masalah fiqh. Maksudnya masalah-masalah fiqh yang ada khilaf, kita mengetahui antara dua pandangan ataupun tiga pandangan yang manakah yang musahah, yang murajjah. Mengetahuinya itu adalah apa? Adalah matlubat. Matlubat bagi talibil fiqh. Faham? Al-musahhah itu merujuk pada ma sahahahu mu'dhamul ashab, ay ma rajjahahu mu'dhamul ashab. Betul tak? Betul tak? Ma sahahahu itu maksudnya ma rajjahahu. Betul tak? Ni iman. Sebab apa betul? Sebab apa betul? Sebab apa? Zairuddin, sebab apa betul? Sebab apa maksud matan minhaj tu ala ma sahhahu tu maksudnya ma rajjahahu. Sebab apa? Sebab illa. Ni sebab apa? Tak tahu. Itu saya dah sebut dah. Dalam matan Muharrar, Imam Rafi'i menggunakan perkataan nasan ala ma rajjahahu. Ma rajjahahu mu'dhamul al-mu'dham. Imam Nawawi guna dalam minhaj ma sahhahu. Maknanya Imam Nawawi kan hikayat saja. Hikayat apa yang Muharrar sebut. Tapi hikayat bil makna bukan bil lafaz. Maka di sana kataan asal yang digunakan oleh Imam Rafi'i adalah rajjah. Ini maknanya sahaha, kat sini maknanya rajjah. Faham? Lagi seterusnya. Lakin fi hajmihi ibarun an hufzi aksari ahli al-asri illa ba'di ahli kinayati. Lakin fi hajmihi ay al-muharrari ibarun an hufzi aksari ahli al-asri ay ar-raghibina fi hufzi mukhtasarin fil fiqhi la ba'di ahli kinayati minhum fala yukabbiru ay ya'zumu alaihim hifzuhu. Apa? Fala yukabbaru ay ya'zumu alaihim hifzuhu. Tolak ni. Mantai je baca. Terjemah. Tapi di dalam kandungannya Lakin fi hajmi kibar. Faham? Kibar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kabura. Dalam Quran ada. Balagha apa ayat dia? Wasaina al-insana biwalidayhi. Apa dia? Balagha apa? Ha? Apa dia? Kibar ahaduma atau kilahuma. Ha? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma atau kilahuma. Kibar. Faham? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma kibara. Kaburat. Kabura. Kabura ni besar. Kabura. Faham? Macam contohnya dalam hadis ada dua orang adik-beradik datang nak cakap dengan Nabi, yang adik tu datang nak cakap. Nabi kata kabir, utamakan yang tua. Faham? Terjemahan dia bagi orang tua cakap, bagi yang besar. Kabir. Ya, orang yang umur banyak ni orang Arab panggil kabirus sin. Faham? Kabirus sin. Dia punya umur dia banyak.
tua lah. Kabirusin, kibarusin jamak dia. Jadi kaburat. Kaburat ni kalau kabura maknanya besar. Kabir maknanya besar. Kaburat kalimatan ay azumat. Faham? Sangat besar lah. Sangat besar benda yang dicakap tu. Besar dari segi apa? Buruk lah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kaburat kalimatan tu tamyiz kepada kaburat. Kaburat, apa yang kaburat? Kalimatan, tamyiz. Takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhibah. Satu lagi kibir. Mithqala habbatin min kibir. Satu kibar, faham? Kibara. Kibrun. Kibir ni maksud takabur, faham? Kibar. Jadi lakin fi hajmihi kibarun, faham? Lakin fi hajmihi, lakin ni kamu belajar, dia adalah huruf istidrak, faham? Lakin dalam bahasa Arab dia adalah huruf istidrak. Apa maksud istidrak? Istidrak ni maksudnya izalatu wahmin nasya'a min kalamin sabiq. Faham? Itu maksud penggunaan lakin. Tetapi ini digunakan untuk menolak dan menghilangkan waham, maksudnya salah faham yang timbul berpunca daripada perkataan ataupun ayat yang sebelumnya. Itu digunakan lakin. Faham? Contohnya Zaid dengan Amar, dua orang ni. Kalau Zaid ada, Amar ada. Kalau Zaid ada, tak ada, Amar tak ada. Dia kira macam melangkas. Kalau Zaid datang, mesti Amar datang. Kalau Zaid tak datang, Amar tak datang. Itu yang berlaku. Tiba-tiba satu hari, satu orang dia sebut Ja'a Zaidun. Maka akan ada waham daripada perkataan ni, maksudnya Amar pun datang. Sebab biasanya begitulah, faham? Biasanya kalau Zaid datang, Amar datang. Tetapi untuk mengangkat waham tadi, kita susuli dengan perkataan Ja'a Zaidun walakin Amrun maja. Faham? Kena ada walakin. Sebab itu kadang-kadang bila satu orang dicakap satu perkataan, dia ungkap satu ayat, dia guna perkataan tetapi. Dia guna perkataan tetapi bukan pada tempatnya. Faham? Dia tetapi ni ada tempat dia. Bila kita dengar kan orang sebut satu ayat, dia ada tetapi, kita pun akan rasa pelik. Kenapa dia sebut tetapi? Kan? Tetapi ni macam ada muskil sebelum tu. Ustaz, walaupun macam ni, tetapi bukan saya buat. Siapa cakap kamu buat? Kan? Kenapa nak cakap tetapi pula? Faham tak? Tiba-tiba saja dia apa? Menafikan. Jadi ada muskil pada perkataan ni. Jadi inspektor boleh kesan dia sedang menyembunyikan sesuatu. Saya tak cakap pun kamu buat kan? Tiba-tiba tetapi. Jadi ada muskil pada kataan dia.
maka kita akan mencari apakah wajah Imam Nawawi menyebut tetapi. Faham? Tetapi. Jadi tetapi ini berpunca daripada sebenarnya i'tirad. Dia akan yang ketiga tadi. Iskal juga. Faham? Iskalnya apa? Kalaulah kitab Muharrar ini seperti yang Tuan sifatkan sebagai kitab yang mu'tamadun lil mufti wa ghairihi, umdatun fi tahqiqil madhab, kasirul fawaid, 3 sifat kan Muharrar yang Imam Nawawi sebutkan. Kalaulah kitab ini sifatnya seperti yang Tuan sifatkan, maka apa keperluan untuk Tuan, maksudnya Imam An-Nawawi membuat kitab Minhaj? Apa keperluan? Kalau kitab tu dah sempurna, kalau kitab itu dah bagus, jadi apa keperluan untuk melakukan edit? Faham? Edit yang Imam Nawawi buat ni sebenarnya edit, ringkaskan, tukar perkataan dan seumpamanya. Jadi apa keperluan kemunculan kitab Minhaj? Faham? Di sini bermula daripada perkataan ni, lakin fi hajmihi, kita boleh jadikan kalau tajuk dia panggil sababut taklif. Faham? Sebab menulis kitab Minhaj. Jadi kalau ditanya apakah sebabnya, apakah faktor Al-Imam An-Nawawi menulis kitab Minhaj, maka jawapannya adalah bermula daripada perkataan lakin fi hajmihi kibarun. Lakin fi hajmihi kibarun ala apa? Boleh kata matan dia? An hifzi aktsari ahli asri illa ba'dha ahli al-inayat. Illa ba'dha ahli al-inayat. Itu. Ini salah satu sebabnya. Iaitu secara ringkasnya sebelum kita baca syarah, sebabnya apa? Kitab Muharrar ni kitab yang tebal. Lakin fi hajmi kibar. Pada saiznya itu ada apa? Ketebalan. Ataupun dalam bahasa mudahnya, tetapi saiznya tebal. Faham? Namun Imam Nawawi gunakan uslub ini untuk gunakan makna yang lain. Kibar kat sini bukan makna tebal. Faham? Lakin fi hajmihi kibarun an hifzi, kan? Jadi kibar itu dia kata makna apa? Yang apa? Sebagian besar. Kibar. Apa syarahnya? Ai ar-raghib nafi hifzi mukhtasarin fil fiqh. Kibar tu apa syarahnya? Ya'zum. Tak ada. Tadi ada baca perkataan ya'zum tadi. Fala ya'zum. Kan? Fala yakburu tu dah jarah kan? Maksudnya ya'zum lah. Maksud perkataan kibar tu ya'zum. Jadi makna, macam contohnya apa ayat dia? Yang Quran apa? Dalam bahasa Arab, kabura alayya. Faham? Kabura alayya ni maksudnya berat. Kabura alayya, syaqqa alayya, azuma alayya. Faham? Berat atas diri saya benda ni. Faham? Berat atas diri saya perkara ini. Jadi kat sini pun, tetapi pada saiznya itu ada kepayahan dan keberatan untuk menghafalnya oleh kebanyakan orang pada zaman ini. Faham tak? Orang pada zaman ini, melainkan gitu. Lakin fi hajmihi kibarun an hifzi.
akthari ahli al-'asri illa ba'd ahli al-inayat. Maknanya oleh kerana kitabnya itu tebal, dia jadi payah. Sebab apa jadi payah? Sebab tebal. Sebab apa jadi payah nak hafal? Sebab tebal. Maka bila tebal yang menyebabkan jadi payah nak hafal, macam mana kita nak buat? Jangan bagi tebal, ringkaskan. Maksudnya adalah payah, tapi payah tu dia ada punca. Puncanya tebal. Bila tebal itu menjadi punca, kita hilangkan punca. Iaitu apa? Hilangkan punca, tebal, nipiskan. Sebab itu kitab ni dinipiskan. Dinipiskan, ikhtisar. Ya, maksud kitab Minhaj ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi supaya boleh dihafal. Dan kitab ini memang kitab hafalan. Dulu kitab Muharrar tu kitab hafalan. Tapi manusia prestasi IQ dan EQ dia makin merosot. Faham? Bila makin merosot, maka kita raikan dia. Ini cerita zaman Imam Nawawi ni 600 Hijrah. Zaman ini jadi payah nak hafal. Kecuali ba'd ahli inayat. Bukan maknanya langsung tak boleh hafal, dia bukan sampai tahap mustahil. Ba'in pun tak. Tetapi ada juga orang boleh hafal. Siapa dia? Sebahagian daripada ahli inayat. Sebahagian daripada ahli inayat, mereka ini tak jadi sukar untuk mereka fahami kitab ini. Faham? Baca. Ra'aitu ikhtisarahu. Baca syarah tak habis. Lakin fi hajmi ay al-muharrari ibarun an hifzi aksari an asri ay ar-rabibi nafi hifzi mukhtasarin fil fiqh. Jangan baca laju sangat. Ba'di ahli al-'asri, kemudian Ar-Raghibi nafi hifzi mukhtasarin fil fiqh. Ar-Raghibina fi hifzi mukhtasarin fil fiqh. Lagi? La ba'da ahli inayat. Jadi menjadi berat dan payah kepada siapa? Kepada kebanyakan orang yang pada zaman ni, kebanyakan. Illa an hifzi aktsari asli. Tengok, ya, tengok apa yang disyarahkan oleh Al-Imam Mahalli. Dia kata ahli al-asri ni bukan maksudnya orang awam, orang yang tak ada kaitan dengan ilmu. Bukan ahli al-asri yang dimaksudkan, maksudnya orang belajar. Walaupun perkataan ahli al-asri ni dia merujuk pada orang yang hidup zaman tu, tapi sudah tentulah dia tak merujuk pada orang kafir. Betul tak? Tak ada kena-mengena dengan mengaji fiqh. Dia juga tidak merujuk kepada orang awam yang tak belajar fiqh. Dia juga tidak merujuk kepada pelajar agama yang tak ada keinginan untuk belajar fiqh. Tak merujuk kepada mereka. Sebab satu benda contohnya, susahlah nak hafal matan ni. Orang yang rasa susah ni, dia ada concern, faham? Dia ada keprihatinan pada benda tu, dia usaha nak dapat tapi dia jadi payah. Barulah dia ada risau kan. Orang yang tak ada kaitan, rasa payah tu tak ada lah. Tak ada kaitan, dia tak ada kaitan dengan benda tu. Faham tak? Sebab itu bila dia syarahkan, dia maksudkan ahli al-asri kat sini bukan umum penduduk bumi atas muka bumi, ataupun umum orang Islam, tak. Orang yang rasa payah ni, dia rasa beban, maknanya dia ada taklif untuk benda tu. Maksudnya dia memang belajar fiqh kan. Bila nak belajar fiqh, dia ada keinginan untuk hafal. Tapi bila dia buka muharrar, dia hafal payah. Barulah dia ni dipanggil payah. Payah untuk hafal. Macam contohnya, satu orang dia kata nak hafal matan rayah ni mencabar betul ayat dia. Tapi dia tak pernah pun, satu hari pun dia berusaha untuk hafal. Dia tak pernah pun. Faham? Maka dia tak layak guna perkataan mencabar. Dia guna perkataan mencabar, soalannya dia menghadapi cabaran tu. Dia hadapi cabaran tu dan dia rasa benda tu mencabar. Tapi dia tak pernah pun menghadapi cabaran untuk menghafal.
maka kalau dia guna juga ayat tu, maknanya dia sedang menipu anak murid dia. Masa dia cerita nanti lah, ustaz lu masa lalu mencabar kan. Dia pernah ke hadapi cabaran tu sampai nak sebut perkataan mencabar tu kan? Tak pernah. So dia tak layak guna perkataan mencabar. Faham tak? Tak layak. Macam satu orang pelajar tu, dia datang nak khidmat ustaz. Ustaz adalah Ustaz Abdul Hamid. Betul datang. Mana dia kata nak ayat pemula tu nak cakap apa? Kadang orang dia tak tahu nak mula tu macam mana. Apa ayat yang boleh jadi pintu masuk. Jadi dia cakaplah apa yang terlintas kat otak dia sebagai ayat pemula bicara kan. Datang masa ustaz tengah keluar. Ustaz keluar kat pergi ustaz. Datang, ustaz dah lama tak khidmat ustaz. Nak khidmat. Saya nak khidmat ustaz, dah lama tak khidmat. Ayat dia macam tu. Faham? Tu Ustaz Amir kata, dia dah lama tak khidmat ni kalau memang pernah khidmat. Dia memang pernah khidmat ustaz, memang pernah urut, dia nak urut. Jadi orang yang boleh guna perkataan dah lama ni, dia memang mengurut ustaz tu. Cuma berlalu satu masa tak khidmat. Nak datang balik nak khidmat. Barulah boleh guna perkataan dah lama kan. Kalau tak pernah langsung, dah lama tak jumpa ustaz, dah lama, itu pun tak sesuai juga. Kalau belajar cakap dengan ustaz dia kan, dia lah kena jumpa kan. Kalau kawan boleh cakap dah lama tak jumpa. Faham? Saya tak boleh dah lama jumpa. Kalau tak jumpa tu maknanya kamu punya taksir lah, kamu lah kena jumpa. Ustaz, kebetulan dia boleh jumpa ustaz tu sebab ustaz tu datang tempat dia. Kalau ustaz tu tak datang tempat dia, negeri dia, memang tak jumpa langsung. Ni cerita yang dah habis belajar ni. Faham? Dia nak tunggu ustaz datang kat negeri dia, panggil dia baru datang. Macam cantik. Jadi perkataan tu pun kena belajar juga bercakap kan. Jadi kalau orang macam ni, dia sebenarnya dia cakap perkataan tu, dia masih lagi nak membela diri. Faham? Tak payah saya nak khidmat bas. Tadi cakap dah lama. Dah lama tu dia nak gambarkan dia ni dulu, nak ingatkan ustaz tu saya pernah khidmat ustaz juga. Kalau memang dia pernah khidmat, maksudnya dia nak tak perlu senak khidmat bas. Tak perlu guna perkataan ayat membela diri, ayat menunjukkan diri ni bagus. Tak perlu. Faham? Tak perlu. Jadi itu diajar kan sebagai adab dalam bercakap. Jadi perkataan ni pun dia ada dia punya cara dia. Ada orang dia duduk dalam culture beradab, memang keluarga dia jenis cakap bagus, dia belajar dari ayah dia, belajar dari mak dia. Ada orang tak, dia tak, tu orang panggil kurang adab. Kurang adab, tambahlah adab kan, bukan maksudnya tak bagus. Jadi ada orang dia belajar adab tu daripada environment keluarga, memang culture keluarga dia jenis macam tu. Ada orang tak kan, semua loudspeaker, ayah loudspeaker, mak loudspeaker, semua jenis cakap lepas. Dia duduk dalam environment keluarga macam tu, tapi benda tu bukan, dia tak boleh jadikan alasan, oh dah saya macam tu lah, kamu kena sabarlah dengan saya. Tak boleh kan. Kita tak boleh minta orang bersabar dengan kita. Betul tak? Banyak cantik, kita cakap kasar dengan orang, kita suruh orang sabar. Tak boleh. Kita kena ubah pula, nak minta orang sabar dengan kita punya cara bercakap kita. Faham tak? Kita yang kena ubah, kena sesuaikan dengan orang, bukan minta orang sesuaikan diri mereka dengan kita. Faham tak? Kecuali kalau satu orang dia nak belajar, ulama nasihatkan satu orang nak belajar dengan satu orang guru, dia kena sesuaikan diri dia dengan guru tu. Faham? Sesuaikan. Bukan dia nak guru tu sesuai dengan dia punya tabiat dia. Contohnya guru tu jenis suka marah kan, jenis cakap lepas. So kalau nak belajar, kena sesuaikan diri. Bukan dia minta guru tu sesuaikan diri dengan dia. Betul tak? Sesuai diri dengan dia maksudnya, saya ni jenis hati ni lembut, ustaz kena cakap saya lembut. Tak boleh. Dia kena sesuaikan diri dia, maksudnya dia kena latih diri dia sabar. Faham? Itu maksud dia sesuaikan
di dia. Macam orang nak masuk madrasah, dia ada dia punya tabiat-tabiat kan, kebiasaan kat rumah dia. Dia anak orang kaya ke, anak mak ke, anak manja ke. Tapi bila dia masuk madrasah, dia kena sesuai dengan peraturan madrasah. Bukan dia minta madrasah adjust peraturan supaya bertepatan dengan cita rasa dia. Betul tak? Macam tu ke? Tak boleh. Maya cantik kan? Tak boleh. Jadi itu dia. Faham? Okey, kita kembali kepada perkataan tadi tu. Lakin fi hajmi kibarun an hifzi aktsari ahli al-'asri ila ba'd ahli al-inayah. Jadi kita habiskan tu syarahan ba'd ahli al-inayah, kita semayang kat bawah. ila ba'd ahli al-inayati minhum fala yakburu ay ya'zumu alaihim hifzuhu. Fala yakburu ay ya'zumu. Dalam kitab yang Anatul Muhtaj dia syarahkan apakah yang dimaksud. Jadi ahli al-inayah ni, inayat buat jamak kan, dia masdar lah tu, inayah. Imam Nawawi suka guna menjamakkan masdar. Illa ba'dha ahli al-inayat. Fala ya'zum alaihim. Jadi maksud inayah ni dalam kitab Al-'Arfush Syadhi. Al-'Arfush Syadhi ni salah satu daripada kitab saraf, ilmu saraf yang tinggi juga. Ada satu bab dipanggil fa'il yang hanya datang dengan sirah majhul sahaja. Fa'il ni dia tak datang sirah ma'ruf. Macam kita belajar kan, fa'il dia ada majhul, dia ada ma'ruf. Tapi ada fa'il yang dia hanya datang majhul sahaja. Ada. Antaranya apa dia? Dia hanya datang dengan sirah majhul dengan makna tersebutlah. Dengan makna. Kalau dia datang ma'ruf tapi bukan dengan makna tu, itu kita tak panggil sirah dia. Jadi antaranya lafaz apa? Uniya. Sebab uniya bihi. Uniya ni sama makna dengan i'tana. I'tana ni maksudnya ambil berat. Uniya pun ambil berat. Uniya bihi. Dia memang kalau nak sebut dia kena sebut uniya bihi, baca majhul. Tapi terjemahan dia bukan majhul. Faham? Uniya bihi maksudnya mengambil berat tentangnya. Dia mengambil berat tentangnya. Kalau ana itu makna lain. Ana ni maksudnya memaksudkan. Madza ta'ni? Ya'ni itu kan. A'ni maksudnya aku maksudkan. Itu lain. Ma'niyun, yang diambil berat. Itu kalau dia punya isim dia. Jadi inayah ini dia daripada makna itulah. Inayah maksudnya ambil berat. Inayah maksudnya ambil berat. Melainkan sebahagian orang yang mempunyai sifat mengambil berat. Faham? Inayah. Itu satu tafsiran. Satu lagi, inayah ini yang dimaksudkan, maksudnya inayah ni maksudnya bantuan. Inayah yang bahasa Melayu pun kita kata taufik dan inayah. Inayah tu maksudnya bantuan daripada Allah. Maksudnya apa? Dua-dua kita boleh tafsirkan. Orang yang tak rasa berat untuk hafal matan muharrar ini pada zaman ini, ada satu orang yang memang dia ada sifat inayah, ambil berat, bersungguh-sungguh. Jadi benda yang susah pun jadi senang untuk dia, tak rasa berat. Satu lagi, inayah ni maksudnya orang yang memperoleh inayah daripada Tuhan. Apa maksud inayah daripada Tuhan? Inayah ni maksudnya nak hafal kitab Muharram ni memang payah, tetapi dia mendapat bantuan Allah dengan apa? Benda yang payah ni jadi senang. Faham? Dia dapat bantuan Allah. Jadi benda yang susah nak hafal, sepatutnya bila tempatkan payah nak hafal, tapi dia dapat inayah daripada Allah sehingga dia senang nak hafal. Jadi ba'dha ahli inayat boleh ditafsirkan dengan dua-dua tafsiran. Dua-dua maknanya sahih, maknanya betul. Kalau kita nak terjemahkan dengan dua-dua sekali, melainkan sebahagian orang yang mempunyai sifat mengambil berat dan mendapat inayah daripada Allah. Faham? Itu kita dah terjemahkan sekali dengan tafsir, dengan mengambil kira kedua-dua tafsiran bagi perkataan inayah yang datang dalam
matan tersebut. Jadi orang yang dapat inayah daripada Allah, maka benda yang payah pun akan jadi senang bagi dirinya. Hafalan yang sukar jadi senang, benda yang payah nak faham jadi senang. Sebab itu pelajar dia perlu selalu memohon inayah daripada Allah supaya memudahkan segala urusannya ketika belajar. Walaupun dia kekurangan, tapi kalau dia mendapat inayah daripada Allah, maka dia akan dimudahkan segala-galanya. Tapi orang yang tak dapat inayah, dia mempunyai qabiliyah, kualiti, mempunyai kepandaian, kebijaksanaan, tapi dia tak boleh belajar juga. Akhir sekali dikembali kepada pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallah.